Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak di kelas 1 aspirasi. Hari ini, hari Jumaat 26/6/2020, cikgu mahu ajar subjek pengurusan diri. Hari ini, tajuk yang kita akan pelajari adalah punca dan kaedah mencegah kebakaran. Jadi, apa itu kebakaran? Apakah yang dimaksudkan dengan kebakaran? Kebakaran adalah suatu tindak balas kimia yang berlaku apabila bahan mudah terbakar dan oksigen menyentuh punca haba, cucuhan atau percikan api. Jadi, ada 3 benda yang boleh menyebabkan kebakaran. Yang pertama adalah bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar terdiri daripada bahan pepejal yang berada di sekeliling kita seperti rambut, pakaian, kotak, kertas dan lain-lain. Kemudian oksigen. Oksigen adalah udara yang kita hirup. Kita perlukan oksigen untuk bernafas. Jadi, kebakaran juga memerlukan oksigen untuk terjadinya kebakaran. Jika tiada oksigen, maka tidak akan berlaku kebakaran. Yang ketiga adalah punca haba, cucuhan atau percikan api. Seperti lilin, pemerti api. Api yang kecil ini, apabila dia kecil, dia boleh menjadi kawan kita. Tapi apabila dia besar, dia boleh menjadi lawan. Jadi kamu tidak boleh bermain dengan api. Api sangat berbahaya. Seterusnya kita ingin pelajari punca kebakaran. Seperti yang kamu lihat, terdapat 6 gambar di sini yang menjadi punca kebakaran. Yang pertama adalah peralatan memasak terlalu panas. Selepas kamu masak, kuali yang kamu guna akan menjadi sangat panas. Jadi, elakkan letak di atas permukaan yang kering seperti kertas dan surat khabar. Ia boleh menyebabkan kebakaran. Kemudian, berlaku litar pintas. Litar pintas ni disebabkan oleh penggunaan alat peralatan elektrik yang rosak. Jadi, kita tidak boleh menggunakan kerosakan peralatan elektrik ni. Inilah yang menyebabkan berlakunya litar pintas jika kita menggunakan peralatan elektrik yang rosak. Seterusnya, bahan mudah terbakar. Tiner adalah sejenis bahan mudah terbakar. Tiner kita gunakan untuk melikatkan cat dinding rumah kita. Kemudian, kebocoran gas. Seterusnya, sambungan soket melebihi had. Seperti yang kamu lihat, ada 3 soket dekat satu plug. Maka ianya telah melebihi had. Satu plug hanya boleh letak satu soket sahaja. Seterusnya, kita ingin mempelajari jenis alat pemadam api yang sesuai dengan punca kebakaran. Alat pemadam api adalah suatu alat yang boleh mengawal dan memadam kebakaran pada peringkat awal. Hal ini bermaksud jika berlaku kebakaran kecil, kita boleh menggunakan alat pemadam api ini untuk memadam api. Ia bertujuan mengawal dan memadam kebakaran secara berkesan mengikut punca kebakaran. Baiklah, mari kita kenal. Terdapat 4 jenis alat pemadam api yang sesuai dengan punca kebakaran. Yang pertama adalah jenis pemadam api air. Berlabel
A dan berwarna merah. Selalunya dia akan ada tanda warna merah di sini sebabkan alat pemadam apinya warna merah dan warna tandanya juga merah, maka tak nampak mana satu tanda dia. Punca bahan bakarnya adalah terdiri daripada kayu, sampah sarap, plastik dan kain. Seterusnya, kita ingin mengenal alat pemadam api jenis buih yang dilabelkan dengan huruf B. Warnanya pula adalah warna putih atau kuning. Seperti yang kamu lihat, terdapat tanda warna kuning di badan alat pemadam api ini. Puncanya yang kita boleh gunakan adalah kebakaran yang berpunca daripada minyak, cat, petrol, lekar, tiner dan gas. Seterusnya adalah alat pemadam api jenis karbon dioksida yang dilabelkan dengan huruf C atau CO2. Warnanya pula adalah warna hitam. Nampak tak warna hitam yang ada di badan alat pemadam api ini? Okey, ini adalah jenis C, iaitu karbon dioksida. Punca bahan bakarnya adalah cat, minyak, petrol, lekar, gas dan peralatan elektrik. Yang terakhir adalah alat pemadam api jenis debu kering. Kebanyakannya kita menggunakan alat pemadam jenis api ini. Berlabel A, B dan C. Manakala warnanya adalah warna biru yang terdapat pada badan alat pemadam api ini. Puncanya adalah semua jenis bahan bakar. Kita boleh gunakan alat pemadam api label A, B, C. Senang saja untuk ingat, air untuk label warna merah, manakala B for buih, label berwarna putih dan kuning. Untuk label berwarna hitam, kita panggil C, iaitu karbon dioksida. Manakala label berwarna biru, digelar A, B dan C, iaitu bahannya adalah debu kering. Seterusnya, kita ingin belajar langkah-langkah penggunaan alat pemadam api. Yang pertama, tengok gambar. Kita perlu tarik picu daripada pemadam api. Ini adalah picunya. Picu ni berfungsi untuk mengunci tuas ini. Kita perlu tarik picu terlebih dahulu untuk menggunakan alat pemadam api. Tarik pin picu daripada pemadam api. Yang kedua adalah halakan muncung hos ke pangkal api. Ini adalah hos. Kita perlu halakan muncung hos ke pangkal api. Pangkal api adalah dasar api atau permulaan api tersebut. Yang ketiga adalah tekan tukil alat pemadam api. Ini adalah tukil atau tuas. Kita perlu tekan tukil dan tuas ini untuk mengeluarkan bahan alat pemadam api tersebut. Semburkan ke arah api sambil gerakkan hos ke kiri dan ke kanan. Ini kita perlu gerakkan hos ke kiri dan ke kanan. Itu sahaja langkah-langkah penggunaan alat pemadam api. Terdapat 4 ya anak-anak. Kamu perlu
ingat dan faham. Seterusnya adalah kaedah mencegah kebakaran. Pernah dengar kan? Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Maka kita perlu membuat sehabis baik usaha untuk mencegah kebakaran. Apakah pencegahan kebakaran? Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang mesti diambil oleh setiap individu. Ia dapat mengelakkan kebakaran yang baru bermula daripada merebak kepada kebakaran yang lebih besar. Maka apa tindakan yang kita perlu buat untuk mencegah kebakaran? Yang pertama adalah simpan semua bahan yang mudah terbakar di tempat khas. Contohnya, bahan-bahan yang mudah terbakar adalah racun serangga, spray nyamuk, Vicks. Kemudian kita perlu meletakkan di tempat yang tertutup, tempat khas. Yang kedua, baca dan fahami arahan tentang cara menggunakan alat elektrik di dalam bengkel sebelum menggunakannya. Hal ini kerana kamu perlu tahu setiap alat elektrik di dalam bengkel terdapat cara-cara yang betul dan peraturan untuk digunakannya. Kamu perlu patuhi peraturan dan menggunakannya dengan betul. Jika tidak, ia boleh berlaku kemalangan atau boleh menyebabkan punca kebakaran. Yang ketiga adalah dilarang merokok di dalam bengkel. Sebab apa? Sebab di puntung rokok itu terdapatnya api kecil atau haba. Jadi, ia boleh menyebabkan menjadi punca kebakaran. Yang keempat adalah elakkan menggunakan plug yang pecah dan wayar yang tidak bersalut dengan sempurna. Jika kita guna plug yang pecah dan gunakan wayar yang tidak bersalut dengan sempurna, maka hal itu akan menyebabkan kebakaran yang tinggi boleh berlaku. Yang kelima, elakkan membuat penyambungan berlebihan pada satu plug. Kita tidak boleh menggunakan banyak sambungan pada satu plug. Kita perlu gunakan satu plug untuk satu soket sahaja. Yang keenam, periksa pendawaian dan kabel elektrik secara kerap bagi memastikan kerosakan untuk dibaiki segera. Pendawaian dan kabel elektrik ini sememangnya kita perlu kerap memeriksa untuk memastikan tiada kerosakan atau litar pintas yang berlaku. Yang ketujuh adalah pasang alat pengesan asap dan loceng amaran automatik. Hal ini dapat membantu mengesan asap dan loceng amaran akan berbunyi jika terdapat pengesanan asap ataupun api kecil. Oleh itu, dia dapat memberi amaran awal untuk kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri. Yang ke-8 adalah sediakan alat pemadam kebakaran dan pastikan tidak tamat
tempoh. Pastikan di setiap rumah kamu ada satu alat pemadam kebakaran dan pastikan tidak tamat tempoh. Alat pemadam kebakaran ini mempunyai tamat tempoh. Setelah menghampiri tamat tempoh, kamu tidak digalakkan untuk menggunakannya lagi. Terusnya, latihan. Okey, kamu boleh jawab latihan ni di dalam buku latihan dan boleh hantar ke WhatsApp cikgu. Jika tidak faham, kamu boleh tanya dan WhatsApp cikgu. Terdapat 3 soalan sahaja. Punca bahan bakar ni ada di dalam jadual yang kita belajar, rujuk video. Kamu boleh masukkan apakah punca bahan bakar. Terdapat banyak punca bahan bakar kat sini. Kemudian yang kedua adalah susun langkah penggunaan alat pemadam api dengan turutan yang betul. Kamu hanya perlu masukkan nombor dekat sini. Ada 4 langkah penggunaan alat pemadam api. Jawapan sudah ada, cuma kamu perlu susun sahaja. Yang mana satu langkah yang kita perlu buat mengikut urutan. Baiklah, yang ketiga, perlu pilih antara 3 jawapan ni yang manakah menunjukkan kaedah mencegah kebakaran. Kaedah mencegah kebakaran ni adalah cara untuk kita mencegah atau menghalang daripada berlakunya kebakaran. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.